Cepatnya aiskrim ni cair. Tak sempat nak makan. Pelajar-pelajar, proses apa yang terlibat semasa aiskrim mencair? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar bab 5 jirim dan fokus kepada 5.2b, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Cuba pelajar lihat lagi sekali. Ais ni kenapa dia melebu? Kenapa mencair? Diserap haba ke dia bebas haba? Sebelum ni cikgu dah pernah ajar pelajar 3 keadaan jirim. Ingatkah lagi kamu? Okey, 3 keadaan jirim tu ialah pepejal, cecair dan juga gas. Nampak ya? Pergerakannya macam mana? Yang ni pergerakannya ialah bergetar ya pada satu tempat. Dan tengok dia punya susunan zarah pepejal rapat-rapat. Susunan zarah cecair jauh sikit. Tapi susunan zarah gas lagi jauh. Terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan sesuatu jirim mengalami perubahan keadaan. Contohnya, apabila sesuatu cecair itu disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Okey, pelajar tengok di sini. Ini ialah ais, ini air dan juga ini adalah steam. Jadi tengok zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Okey, kalau air ni cikgu sejukkan, so dia akan menjadi ais yang sebelah kiri ni kan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal iaitu ais. Cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Jirim boleh berubah dari satu keadaan ke keadaan fizikal yang lain apabila tenaga haba diserap atau dibebaskan. Apabila proses penyejukan berlaku, itu bermakna jirim membebaskan haba. Manakala apabila proses pemanasan berlaku, jirim tersebut menerima haba. Baiklah, sekarang kita akan lihat ini adalah pepejal. Okey, ini adalah cecair dan ini adalah gas. Alright. So, apabila perubahan berlaku daripada pepejal ke cecair dan juga ke gas semasa proses pemanasan, itu bermakna haba diserap. Okey, kalau sebaliknya daripada gas ke cecair dan juga ke pepejal mengalami proses penyejukan, haba dibebaskan. Ini adalah rajah 5.13, perubahan susunan zarah apabila dipanaskan dan disejukkan. Okey, pelajar boleh lihat dengan jelas dalam buku teks di mana apabila dipanaskan nampak ikatannya diputuskan sehingga menjadi cecair kemudian menjadi gas. Apabila arah ini bertentangan di mana proses penyejukan berlaku iaitu haba dibebaskan, pelajar boleh lihat bagaimana pula dengan susunan zarah. Ya, yang jauh akan semakin rapat dan akhirnya menjadi pepejal. Sekarang kita akan lihat kesan haba kepada jirim. Okey, kita akan lihat yang pertama. Kita akan lihat peleburan terlebih dahulu. Peleburan ini melibatkan apa? Haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey, dekat sini cikgu ada petunjuk. Kalau warna merah, haba diserap. Kalau warna biru, haba dibebaskan. Jadi maksudnya daripada ais. Okey, pepejal ni cikgu bagi contoh ais. Okey, cecair bagi contohnya ialah air. Dan gas kita bagi contoh steam. Alright. So, yang pertama, kita tengok pepejal. Okey, kalau lupa cikgu tunjukkan balik. Ini adalah pepejal. Ini adalah cecair. Tengok susunan dia macam mana. Dan ini adalah gas. Okey. Jadi sekarang yang pertama tadi ialah peleburan. Daripada ais menjadi air. Ya, ais melebu. Jadi bila ais nak melebu, dia kena menyerap haba. Seterusnya
proses pendidihan ataupun penyejatan. Di sini juga menyerap haba kan. So cecair menyerap haba dan dia akan bertukar menjadi gas. Seterusnya ialah pemejal wapan. Pemejal wapan ini kalau kita tengok arah ke kanan, okey, ini menyerap haba. Okey, daripada pepejal menjadi gas. Okey, so prosesnya ialah pemejal wapan. Kalau arah sebaliknya, prosesnya juga ialah pemejal wapan. Okey, daripada gas menjadi pepejal juga dikenali sebagai pemejal wapan. Tetapi gas ini dia akan membebaskan haba dan menghasilkan pepejal. Seterusnya ialah proses kondensasi. Perubahan jirim daripada gas menjadi cecair. Okey, nampak warna biru di sini bermakna haba dibebaskan. Apabila haba dibebaskan, maka gas bertukar menjadi cecair. Dan yang terakhir ialah pembekuan. Okey, daripada cecair atau air kita bekukan menjadi ais. Jadi semasa proses air membeku menjadi ais, ianya mestilah membebaskan haba. Okey, kalau air ini menyerap haba, maka dia tak akan jadi ais lah. Kita nak bagi sejuk kan. Jadi dia kena bebaskan haba. Air dibebaskan haba, maka menjadi ais. Alright, prosesnya pembekuan. Sekarang kita akan lihat satu persatu dengan lebih lanjut. Dan yang pertama ialah peleburan. Oh, nampak tu ya, air sedang melebuh. Jadi kalau air sedang melebuh, ianya berubah dari mana? Dari jirim apa kepada apa? Okey. Jadi di sini ini adalah pepejal. Pepejal ini menyerap haba. Okey, apabila dipanaskan. Ataupun ais ini dia menyerap haba di persekitaran. Bila ais ini menyerap haba di persekitaran, maka ia akan melebuh. Jadi apabila zarah-zarah okey, pepejal atau ais ini dia memperoleh tenaga, dia bergetar dengan lebih kuat. Okey, jadi tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal ini. Bila pepejal ini menyerap haba tadi, maka apa yang berlaku? Dekat sini. Okey, zarah-zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat hingga ke takat lebuh. Jadi pepejal berubah menjadi cecair. Ini adalah cecair. Okey. Dan contoh lain ialah mentega pepejal. Apabila dia terkena haba, maka ia akan melebuh. Proses yang kedua ialah pendidihan. Okey, sekarang kita didihkan air. Nampak tu. Air sedang mendidih. Jadi pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Ini ialah cecair. Okey, cecair ini dia akan menyerap haba apabila dipanaskan. Okey, cikgu tunjuk di sini dia nak panah ke sini, ini yang haba diserap. Jadi bila cecair menyerap haba, ia akan menjadi gas. Okey. Jadi pelajar lihat, zarah-zarah ini mendapat tenaga bergerak lebih laju. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Ada daya tarikan antara zarah-zarah ni. Jadi tenaga haba tu digunakan mengatasi daya tarikan tersebut. Jadi apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas dan rawak. Akhirnya cecair menjadi gas. Seterusnya kita akan lihat proses penyejatan. Okey, inilah tuala basah yang dijemur di bawah cahaya matahari. Okey, pelajar nampak kan? Ini adalah wap air yang telah dibebaskan ataupun cecair bertukar kepada wap air ataupun cecair bertukar kepada gas. Okey. Proses penjejatan ini berlaku pada sebarang suhu di mana pertukaran antara atau perubahan jirim cecair kepada gas. Ni. Okey, pada masa ini cecair menyerap haba. Okey, menyerap haba di persekitaran dan bertukar kepada gas. Okey, maka kain kita akan kering. Jadi penjejatan berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Okey, cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Jadi cecair ataupun air pada tuala ini menyerap haba di persekitaran. Okey, zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak dengan lebih laju. Alright? So cecair, cikgu tunjuk di sini, cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas.
Seterusnya ialah proses kondensasi. Ini apa? Okey, nampak tak embun di atas daun? Alright. Jadi haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Alright, ini ialah gas dan warna anak panah biru ni mewakili haba dibebaskan. Jadi haba dibebaskan apabila gas disejukkan dan menjadi apa sebentar lagi? Ya, menjadi cecair. Okey, nampak ya? Wap air di persekitaran dia membebaskan haba, kemudian dia akan bertukar menjadi titisan air di sinilah. Okey, zarah-zarah akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain. Okey, yang ini kan. Okey, jarak antara zarah-zarah gas ni jauh, tapi bila dia hilang tenaga, dia bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain, menjadi sedikit rapatlah. So, apabila suhu mencapai di bawah takat didik, gas akan bertukar menjadi cecair. Seterusnya proses pembekuan. Okey, ini ialah air yang dibekukan di dalam freezer menjadi ais. Okey, pada ketika ini adalah cecair ya. Cecair dia akan membebaskan haba apabila disejukkan. Jadi zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan. Jadi apabila suhu mencapai takat beku, zarah-zarah akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, zarah-zarah bergetar pada kedudukan yang tetap dan cecair berubah menjadi pepejal. Pepejal ini ialah ais. Seterusnya proses pemejal wapan. Okey, ni contohnya ialah naftalena daripada pepejal terus bertukar menjadi gas. Jadi pemejal wapan ialah proses pepejal berubah secara langsung menjadi gas. Okey, pepejal dia menyerap haba dan menjadi gas. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemejal wapan. Okey, yang ini ya. Ini ialah gas. Gas membebaskan haba dan menjadi pepejal. Prosesnya dikenali juga sebagai pemejal wapan. Sekarang kita akan lihat perubahan suhu. Okey, tadi kita dah belajar proses-proses yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Apabila bahan dipanaskan, suhu akan meningkat dan apabila bahan disejukkan, suhu akan menurun. Walau bagaimanapun, suhu tidak akan berubah ketika mencapai takat beku, takat lebuh dan takat didih semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan. Keadaan ini berlaku kerana tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Okey, haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah-zarah diatasi atau dibentuk. Seterusnya kita lihat jisim. Semasa perubahan fizikal ini berlaku, jisim juga kekal tidak berubah kerana kuantiti zarah-zarah tidak berubah apabila dipanaskan atau disejukkan. Okey, contohlah ya. Cikgu ada ais. Okey, bila melebur dia menjadi air, tapi jisim tidak berubah. Okey, sebab apa? Sebab kuantiti zarah tidak berubah, masih sama. Perubahan yang berlaku hanyalah pada tenaga kinetik zarah-zarah tersebut. Bahagian yang terakhir ialah contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian. Wah, sedap nak makan aiskrim sebentar lagi ni. Pembekuan membolehkan krim manis membeku menjadi aiskrim. Jadi bolehlah kita makan aiskrim. Okey, ini apa ya pelajar-pelajar? Ini bukan gula-gula ya. Nanti terjumpa nak makan pula ya. Ini ialah ubat gegat. Okey, kita letakkan di dalam almari baju. Ubat gegat yang semakin mengecil ialah contoh perubahan pepejal secara langsung menjadi gas melalui proses pemejal wapan. Contoh yang seterusnya ialah kamu menjemur baju. Air daripada pakaian yang basah tersejat menjadi wap ke udara melalui proses penyejatan. Dan yang terakhir, embun terbentuk apabila wap air dalam udara terkondensasi menjadi titisan air. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik ini. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen,
subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima